Saintis ataupun ahli kaji bumi menjangkakan seluruh Asia Tenggara pada awalnya satu tanah, lalu pecah, berkecah melalui muka bumi ataupun kepa bumi yang sangat besar yang memisahkan Sumatera daripada tanah besar, memisahkan Jawa, memisahkan Borneo, sehingga akhirnya kita terpisah. Sebab buktinya khatulistiwa ini sekarang berada di selatan Singapura, tetapi pada peta ini dia duduk tengah-tengah semenanjung, seolah-olah dia satu tanah. Cukup menarik, peta yang dikaitkan dengan Kepulauan Melayu tidak wujud, dan ada dua buah bandar yang besar di sini. Satunya bernama Primula, dan satu lagi namanya ialah yang susah nak baca di bawah itu, Cole, C-O-L-E. Apa nak baca tak tahu, tapi ini tulis oleh Ptolemy. Lalu orang Terengganu mentafsirkan Primula ini ialah satu bandar di Terengganu. Maksudnya Terengganu bumi yang paling maju satu masa dulu, dan bandar yang satu lagi Cole. Lalu ahli sejarah Terengganu cuba kena pasti Cole dengan Kemaman dan Primula dengan Kuala Terengganu. Saya rasa tidak benar, sebab peta ini menggambarkan dua bandar ini telah pecah, dan barangkali dia berada di Filipina sekarang, barangkali tidak, barangkali Borneo, tetapi itulah sejarah yang dihubungkan dengan bumi kita. Mereka datang ke sini, mereka temui bunga ini, mereka sebut flower of paradise, sebab mereka jangkakan kita adalah syurga. Jadi budaya inilah yang menyebabkan mereka menyebutkan bahawa kita adalah bumi emas, dan mereka temui burung ini, namanya birds of paradise, burung syurga ataupun burung kasawari, bukan burung cendrawasih. Oleh sebab itu mereka temui satu makhluk yang ajaib yang tidak dapat di mana-mana di dunia, iaitu burung ini yang sangat ganjil, tak pernah ditemui di atas muka bumi. Jadi mereka membuat satu kepercayaan karut bahawa dia berada di kayangan. Kita inilah yang menghubungkan bumi ini dengan Eropah, dan mereka juga datang ke sini. Dalam konteks orang barat, gunung ini dinama Gunung Ophir, Mount Ophir. Di sini kita panggil Gunung Leda. Kenapakah mereka sangat mementingkan Gunung Ophir? Sebab Gunung Ophir tersebut dalam Bible. Gunung Ophir mengatakan dalam Bible, sebab sejarah sebelum Islam, maka Bible menjadi tema kepada kajian Asia Tenggara. Di dalam Bible disebut Nabi Allah Sulaiman AS menghantar jin untuk mengambil emas daripada Mount Ophir. Ini kisah Bible. Jadi orang yang Kristian hari ini, orang Yahudi, dia percaya bahawa emas yang digunakan untuk membina istana Sulaiman diambil daripada bumi emas yang disebut sebagai Mount Ophir. Kita sebut Gunung Leda. Hari ini pun kalau kita pergi ke Johor, mereka panggil Mount Ophir. Maksudnya ini kepercayaan yang tak dapat dibuktikan, tetapi inilah yang menjadi sejarah awal Tanah Melayu. Mereka temui satu bandar yang besar yang penuh dengan emas. Dalam sejarah mitos mereka, mereka sebut gold emas, sekarang dipanggil gemas. Gemas ini ada cerita cukup menarik sampai hari ini. Daripada Gemas ke Gunung Ledang ada terowong yang sangat besar. Terowong ini terowong emas, tetapi tidak, orang Melayu tidak tahu. Setiap penjajah daripada Portugis mengambil emas pada lorong ini. Begitu juga Belanda, begitu juga Inggeris. Sehingga hari ini TV3 buat satu kajian arkeologi yang masuk dalam terowong tersebut. Terowong itu sangat panjang, masih wujud sampai hari ini. Dan itulah lorong emas yang dikatakan diambil emasnya untuk dibawa oleh jin ke pembinaan Istana Sulaiman. Cerita ini cerita karut, tetapi cerita inilah yang menjadi motivasi orang barat untuk datang ke timur. Ini ialah peta yang ditulkis pada ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah datang ke timur, dan mereka telah melukis garis bujur latitude dan altitude. Tujuannya untuk meletakkan koordinat. Apabila sampai di sini, mereka harus solat dan hala kiblat harus ditetapkan. Jadi mereka melukis peta, dan peta Tanah Melayu seperti itu. Tadi kita lihat seluruhnya adalah satu ketul, satu tanah saja. Tetapi ketika kurun yang ke-8, ke-7, dia telah mula pecah. Dan yang dilukis di bawah itu Jazaratul Zinj
ataupun Zabash, ataupun Zanash, ataupun Zinj, sebab dia tak ada titik. Titik tu buat kemudian ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa telah wujud dalam kurun pertama. Maksudnya kurun pertama belum wujud, tetapi dalam kurun yang ketujuh sudah wujud. Wallahu a'lam, bumi ini telah pecah, dan barangkali juga Sumatera telah pecah, dan Atoba membuktikan bahawa Sumatera dengan Tanah Melayu mempunyai fauna dan flora yang sama. Maksudnya dia satu tanah. Saintis membuktikan Sumatera dan Tanah Melayu, Malaysia sebenarnya satu bumi yang asal, dipisahkan oleh geologi. Kita lihat, mereka kata Tanah Melayu tidak tepat. Tidak tepat berdasarkan kepada peta sekarang, tetapi barangkali tepat sebab dia menggunakan falak, ilmu falak, merujuk pada bintang. Mereka mengembara dan melukis berdasarkan pada bintang. Oleh sebab itu peta bukan dilukis melalui perjalanan di atas muka bumi, benar di atas muka bumi, tapi berpandukan bintang. Maka ini barangkali tepat pada masa itu.